Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masih lagi Okey, kita dah unit 2.4. 2.4 pemasaran hasil tanaman. Okey, sebelum ni kamu dah tengok dah macam mana nak tanam pokok, macam mana nak jaga pokok kamu, jaga tanaman kamu. Lepas tu kamu dah tengok dah macam mana nak tuai, macam mana nak pasar, nak packing, nak menyimpan dia. Okey, dan sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak pasarkan dia pula. Okey, kita nak pasarkan hasil pertanian kita, hasil tanaman kita lah. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 160. Okey, dan hari ni kita akan tengok topik 2.4, 2.4.1 iaitu strategi pemasaran. Kita nak tengok strategi pemasaran. Okey, sebelum tu kita tengok dululah. Kita tengok dulu apa yang kita maksudnya pemasaran hasil tanaman ni. Pemasaran hasil tanaman. Okey. Dia adalah satu kegiatan menyalurkan produk. Satu kegiatan untuk menyalurkan produk ataupun hasil produk daripada petani kepada pengguna. Okey, produk tu apa? Hasil produk tu apa? Kena tahu nah. Okey, maksudnya pengeluaran kita, hasil kita tu kita nak jual pada siapa. Okey, bahasa mudah dia lah untuk kamu faham. Okey, kegiatan ataupun aktiviti lah. Itu maksud pemasaran hasil tanaman. Okey, kamu boleh tengok sebenarnya untuk kamu pasarkan hasil tanaman kamu ni dia ada dua kaedah lah. Sama ada kamu nak pakai melalui pemborong ataupun peruncit, ataupun kamu nak buat sendiri, ataupun kamu nak pakai ejen. Okey, sebenarnya walau kalau kat sini kita tengok kan, pemborong, peruncit ataupun ejen. Ejen. Okey, ketiga-tiga ni kamu guna, tapi dia tak akan memberi kesan apa-apa pada kamu sebenarnya. Pada kamu sebagai petani lah. Sebab apa? Sebab kamu akan tolak harga yang sama. Kamu akan tolak menggunakan harga ladang lah maksudnya. Okey, yang akan jadi mangsa nanti ni adalah siapa? Siapa yang akan jadi mangsa? Okey, sebenarnya pemborong ni dia akan ambil banyak-banyak. Pemborong ni kan dia akan main borong secara banyak-banyak. So dia akan bedak-bedak dia bagi kat peruncit. Kan? Okey, selalunya dia akan naik lah kat sini. Pemborong ni dia akan up dah harga sikit. Sampai kat peruncit dia akan up. So pengguna akan dapat harga yang lebih tinggi. Okey, kalau kata yang sendiri, kalau ejen ni sebenarnya dia, kita pas dekat dia, kita cari dia. Okey, contohlah kan, katalah saya buat, sebab kita ejen ni sebenarnya, dia tolong cari klien kat kita lah. Pemborong ni dia akan beli sama ada dia akan jual pula ke orang tau. Dia akan jual pula ke orang, dia akan bedak. Ejen ni sebenarnya dia akan jadi orang bawah kita. Contohlah macam untuk jadi ejen jual popiah apa tu kan. Kamu buat produk, so kamu akan lantik dia duduk di bawah kamu, so kamu bagilah commission dekat dia. Okay. Tapi macam mana pun kita tolak-tolak ke orang ni, yang kita tak ada apa-apa lah masalah kat kita sebenarnya. Dari segi harga, sebab kita tolak harga yang tu, kita dah dapat modal kita dah. Keuntungan kita dah ada dah. Yang jadi masalah adalah pada pengguna lah. Okay, harga dia akan jadi lebih tinggi lah selalunya bila kita melalui pemborong ataupun peruncit. Okay. Jadi, kita akan tengok kegiatan pemasaran. Okey, kegiatan pemasaran ni kita dah tengok dah sebelum ni. Okey, ada berapa kegiatan pemasaran? Kita adalah 6 semuanya. Okey, mengumpul hasil, memproses, membungkus, mengiklan, menyimpan dan juga menjual. Okey, ini adalah kegiatan pemasaran lah. Kalau orang tanya macam apa kegiatan pemasaran ataupun aktiviti untuk pemasaran, inilah aktiviti dia. Okey. Kemudian kamu kena tahu juga apa kepentingan pemasaran. Kenapa pemasaran ni penting? Okey. Tengoklah buku teks pasal 160 ada. Kepentingan pemasaran hasil. Okey. Yang pertama sebagai pembekalan asas tempatan. Apa maksud dia? Okey, maksud dia memenuhi keperluan makanan penduduk tempatan. Maksudnya kita tanam sayur, kita selalunya kita akan mengeluarkan satu tanaman yang memang menjadi orang kata permintaan tertinggi ataupun permintaan asas ataupun bekalan asas tempatan. Tempat kita tu. Sebab tu kadang-kadang dia akan jadi satu tempat tu, katalah orang di kampung ni suka makan kangkung, sayur kangkung sangat banyak.
Contohlah saya bagi. Sebab dia nak pasarkan di kawasan sekitar dulu. Untuk kawasan tempatan tu dulu. Okey. Untuk yang kedua, untuk pemasaran keluar negara. Pemasaran keluar negara maksud dia untuk kita pindahkan keluaran pertanian dari negara pengeluar ke negara pembeli. Okey, memindahkan keluaran pertanian dari negara pengeluar ke negara pembeli. Maksudnya ada dua jalinan kat situ antara dua negara. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengeluaran. Okey, meningkatkan pengeluaran pertanian. Maksudnya keyakinan kalau tengok dalam buku keyakinan pengeluar terhadap kecekapan dan keberkesanan sistem pemasaran mendorong meningkatkan kuantiti dan mutu keluaran pertanian. Okey, bila kita maksudnya kat sini membantu meningkatkan pengeluaran pertanian. Keyakinan pengeluar terhadap kecekapan dan keberkesanan sistem pemasaran mendorong. Okey. Maksudnya yang ni lah meningkatkan pengeluaran. Okay. Katalah satu kedai makan order dekat kamu sayur. Sayur apa? Sayur kangkung. Kita ambil contoh kangkung lagi lah. Okey, kangkung. Dia buka kedai tom yum ke, dia buka kedai yang makan kangkung tu apa? Yang tofu tu. Jadi kan setiap kali dia nak produk, dia nak kamu punya ni kamu ada, dia nak kamu ada. Jadi macam maksudnya dia tidak ada rasa ragu-ragu pada kamu punya kamu tak ragu-ragu pada pengeluaran kamu tu untuk kegunaan dia. Faham tak? Maksudnya dia tak akan putus. Jadi bila dia tak putus dan dari hari ke hari dia punya permintaan dia semakin meningkat. Jadi dia akan secara tidak langsung dia akan meningkatkan kamu punya pengeluaran. Faham tak? Maksudnya kamu akan konsisten lah. Kamu akan konsisten ataupun tambah lagi kamu punya hasil tanaman kamu tu. Sebab apa? Sebab kamu ada orang yang konsisten ambil barang daripada kamu. Faham kan? Faham? Okey, kemudian yang ke-1, 2, 3, yang keempat adalah membantu kewujudan sistem kemudahan tertentu. Okey, apa maksud membantu kewujudan sistem kemudahan tertentu ni? Okey, pelbagai kemudahan lain wujud seperti kemudahan pelabuhan. Okey, ini maksudnya lah pelabuhan, perkapalan, insurans, bank, penyimpanan, promosi dan juga maklumat pemasaran. Maksudnya bila kita ada tu nanti ni dia ada buat macam contohlah macam kalau pelabuhan tu maksudnya kita mestilah bila kita nak eksport benda tu keluar ataupun kita nak hantar benda tu ke tempat yang perlu yang jauh kan maksudnya so kita akan bina satu pelabuhan baru. Kenapa nak bina pelabuhan baru? Sebab kat situ kita akan simpan stok, kena ada tempat penyimpanan dia ke. Jadi dia akan mewujudkan satu sistem kemudahan barulah. Bukan kata untuk kita saja tapi mungkin boleh pakai untuk orang lain juga. Okay? Kemudian ada perkapalan, insurans, ni semua masuk dalam tu lah. Itu maksudnya sistem-sistem baru yang diwujudkan bagi memudahkan kita punya urusan pemasaran tu. Okey, yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir ialah membekalkan keperluan kepada unit pengeluaran. Dia maksudnya macam menyediakan keperluan asas lain dalam bidang pertanian. Contoh dia buruh, biji benih, bahan kimia. Okey, faham tak? Maksudnya bila kita bercocok tanam ni, kita bukan saja just kita keluarkan sayur saja. Sebenarnya kita adalah kita membantu juga kepada unit pengeluaran yang lain. Okey. Contoh dia macam ni lah. Macam bila kita dah buat tu, kita boleh hasilkan biji benih. So, biji benih tu akan jadi satu produk lain pula kan. Kita boleh pasarkan biji benih tu sampai ke luar negara juga. Kalau kata kita ada, kita punya hasil tu yang terbaik. Kemudian kamu boleh juga penggunaan dari segi bahan kimia. Kalau maksudnya kita membantu unit-unit pengeluaran yang lain untuk bekalkan keperluan kepada kita. Faham tak benda tu? Okey, jelas lah? Okey. Masalah menghasilkan hasil tanaman kita, memasarkan hasil tanaman kita lah. Memang ada masalah lah. Memang ada masalah. Maksudnya sebenarnya benda ni
apa saja pun kita buat dalam hidup ni memang ada masalah. So dari segi pemasaran, memasarkan hasil kita pun sebenarnya ada masalah. Okey, apa masalah dia? Dia ada, kalau yang kita tengok dalam buku teks kamu ni dia bagi hanya 6 masalah lah. Okey, 6 saja masalah yang ada. Ini masalah yang maksudnya macam kajian yang dibuat ni kiranya yang paling banyak lah, paling tinggi lah ni. Okay, pertama adalah kekurangan infrastruktur. Kamu boleh rujuk buku teks dalam buku teks kamu muka surat 161. Okey, kekurangan infrastruktur pemasaran. Apa maksud infrastruktur? Infrastruktur ni maksudnya macam kemudahan. Benda ni banyak berlaku pada kawasan-kawasan, terutamanya kawasan luar bandar lah. Dan memang selalunya petani ni banyak di kawasan luar bandar. Selalunya lah kan. Dan bila dia punya hasil tanaman ni, kekurangan infrastruktur ni maknanya dia maksud dia macam kurang, tak ada tempat penyimpanan. Kau faham tak? Kita kata dah macam kita kat Tanjung Pendang ni kan. Contoh, kamu ada kamu ada satu ladang, saya ambil yang mudah, sayur sawi lah konon kan. Kita ada satu kawasan yang sangat luas. Kamu ada luas tanaman sayur sawi kamu. Lepas tu, bila kamu nak hantar kamu punya hasil tanaman tu kepada kamu punya sama ada pemborong ke ataupun peruncit kamu ke. Okey, kamu tuai pagi ni kamu nak hantar tu, kamu kena hantar on the same day ke atau hari yang sama. Lepas pada kamu menuai. Sebab apa? Sebab mungkin kamu tak ada tempat untuk menyimpan. Okey, tempat simpanan tu kita dah belajar sebelum ni kan. Maksudnya kita perlu ada satu tempat yang sangat, orang kata apa, store penyimpanan kita tu sangat kena ada yang full lah, maksudnya full, orang panggil apa, sebetul-betulnya lengkap. Okey, dengan suhunya, dengan keadaan apa, pendingin hawa dia, okey, dengan keadaan dia punya tempat-tempat penyimpanan dia. Jadi macam benda tu yang tak ada, terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, jadi macam benda tu akan jadi masalah lah. Kata kamu simpan dalam tempat yang freezer yang biasa je kan, duduk lunggut-lunggut dalam freezer yang biasa. Lepas tu esok orang nak pergi hantar dekat supplier ke. Jadi bila nak hantar esok ni, kualiti dia akan berkurangan. Okey. Kualiti berkurang, kamu faham lah kan, bila sayur tu dah nampak layu, nanti dia akan kurang lah pembeli. Okey, faham ah? Okey, selain daripada tu, selain daripada tempat penyimpanan, macam kadang-kadang faktor macam infrastruktur jalan, pengangkutan pun kalau kata ni dia kena ambil lah lori yang ada macam storage punya tau, lori yang ada freezer. Macam lori air tu kan. Maksudnya sebab nak bagi sayur tu kekal segar sepanjang perjalanan. Okey, faham tak maksudnya? Okey, yang kedua adalah cost margin yang tinggi. Cost margin yang tinggi ni kita boleh refer pada kos permulaan dalam pengeluaran pertanian adalah tinggi, tapi keuntungan hasil jualan yang sedikit. Okey, keadaan ini akan memberikan masalah untuk petani-petani kecil menanggung kos pengangkutan, penyimpanan, kos upah dan sewa. Okey, kamu tengok kat dalam buku teks kamu tu dia bagi contoh pembinaan struktur pelindung hujan SPH. Kamu tengok. Okey, dia punya kaedah ni sangat tinggi tau kos dia. Tapi petani kena buat. Kalau petani yang jenis kecil-kecilan, maksudnya dia workload modal awal, nanti dia tak boleh nak rolling dia punya modal tu tau. Dia akan dapat keuntungan yang sikit. Bila dia dapat untung sikit, okey, next hasil pun dia dapat sikit. Jadi dia tak mampu nak tampung benda tu. Kita takut satu hari nanti ni tak sempat lagi dia nak sampai ke tahap hanya menerima keuntungan tu, dia dah give up. Kau faham tak? Maksudnya macam ni, macam kita kena tahu masa kita nak memulakan perniagaan ni, sebab tu kadang-kadang seorang mula-mula buat perniagaan, dia akan buat semua sendiri.
Okay, kalau kamu tengoklah, dia akan buat sendiri, dia takkan upah orang apa semua. Sebab kalau kita nak berniaga biasa-biasa dalam tempoh 6 bulan, kamu jangan berangan lah untuk kamu dapat balik keuntungan. Ingat ni nanti kalau katalah BSPM nanti kamu nak berniaga kau nak buka bisnes, apa-apa bisnes pun. Dalam tempoh 6 bulan tu belum lagi kamu akan dapat keuntungan selalunya lah. Okey, benda ni akan makan masa. Dia tak boleh kata hari ni berniaga, hari ni untung. Untung tapi tak banyak. Okey, sebab apa? Macam kalau macam pertanian ni lagi lah. Okey lah ni kita ada banyak sangat teknologi, betul tak? Teknologi dalam bidang pertanian lah. Okey, untuk memulakan sebenarnya benda yang berteknologi ni, costing dia sangat tinggi mula-mula. Kos yang tinggi pada permulaan. Tapi memanglah betul untuk jangka masa yang seterusnya tu dia akan menguntungkan petani. Contoh saya ambil lah macam kita ada hydroponic system tu. Untuk first year, kita tak boleh nak dapat lagi keuntungan dia. Sebab apa? Hydroponic system tu saja pun dia dah mahal. Okay? Kita nak siapkan dia punya tempat tu pun dah makan kos tinggi. Hak kita punya tu, baru untuk 100 pot. Dah 5,000. Itu baru yang ni tu pun semua orang bagi. Okay, kalau kau bayangkan kalau orang nak buat yang secara komersialnya, yang petani, yang betul-betul petaninya, dia nak mengeluarkan sayur yang memang bertan-tan sehari. Jadi kau bayangkan kos dia macam mana. Jadi untuk jangka masa yang orang kata apa, pendek tu, kita tak mampu lagi untuk mendapat keuntungan. Tapi itu yang kita takut. Sebabnya kadang-kadang tu masalah petani-petani kecil ni, sebelum dia nak capai keuntungan tu, dia dah orang kata gulung tikar. Kan? Jadi itu yang kita kata cost margin yang tinggi. Okay. Kemudian kita tengok yang ketiga adalah kekurangan saluran pemasaran. Okay, apa maksud kekurangan? Kekurangan saluran pemasaran. Okay. Kekurangan saluran pemasaran adalah cabaran kepada petani untuk pasarkan hasil. Okey, ini memang kamu lah ni pun saya rasa kamu berhasrat nak tanam tapi kamu tak tahu jual kat siapa sayur kamu ni. Kamu nak jual kat siapa produk yang kamu buat. Okey? Macam mana kita nak dapatkan, kalau kata once kamu dah dapat supplier ataupun kamu dapat macam kamu tanam sayur kangkung, saya suka beli kangkung hari ni, no? Okey, kamu tanam sayur kangkung, kamu tahu dah kamu nak jual kat kedai siam depan tu, tak apalah. So kamu tahu dah nak tanam macam mana tu yang tadi yang dia berkait balik dengan yang kepentingan tadi ni kan. Bila kita tahu dah kat mana kita nak buat keluar benda tu, so tak ada masalah. Kita akan boleh, kita tahu lah kepada siapa kita nak jual benda tu. Kita dah ada tetap dah. Kecuali kalau kedai siam tu, kedai makan siam tu dia tutup ya. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Okay, walaupun farmer telah menyediakan saluran yang untuk petani memasarkan hasil pengeluaran, tapi harga yang ditawarkan rendah. Faham tak masalah dia? Okey, farmer memang membantu. Farmer memang bahagian untuk membantu memasarkan hasil pertanian. Kamu kena tahu farmer, mardi, dia ada fungsi-fungsi dia. Mardi tu hanya untuk menjalankan kajian pada masalah penyakit ke, nak keluar hybrid baru ke. Itu mardi. Kalau farmer ni dia membantu petani untuk memasarkan hasil pertanian. Tapi walaupun dia tolong tapi harga dia rendah sangat. Dia ambil kita harga yang rendah. Jadi masalah lah untuk petani. Tak boleh nak rolling balik modal juga. Okey, bila ambil harga yang terlalu rendah, dia akan menyebabkan petani kurang berminat untuk melibatkan diri dalam pengeluaran yang berterusan. Tak seronok lah, tak ada insentif, tak ada ni. Jadi dia pun nak cari yang sendiri. Tapi bila nak cari yang sendiri, tak ada pula orang. Tak tahu nak cari kat mana. Jadi daripada, kalau bagi saya lah, daripada tak tahu nak cari kat mana, lebih baik berminat je lah dengan usaha farmer tu. Lepas tu lama-lama nanti ni, kamu sembang belakang lah pula dengan orang tu. Dengan tempat tu kan. Macam farmer dia akan buka kamu satu, dia akan cari kios ke, macam tu lah. Okey, seterusnya. Yang keempat adalah penawaran permintaan bermusim. Ini memang berlaku lah. Sama ada dari segi hasil tanaman, hasil poultry. Kan? Itu pertanian juga. Permintaan daging ke, permintaan ayam ke, bermusim. Okey, apa maksud bermusim? Okay, maksud dia penawaran dan permintaan hasil pertanian adalah bermusim. Lazimnya permintaan komoditi. Komoditi ni yang permintaan tinggi lah. Okey.
pertanian dipengaruhi oleh acara sambutan perayaan, perubahan pendapatan pengguna dan sebagainya. Penawar hasil pertanian juga dipengaruhi oleh cuaca dan amalan peladang oleh petani. Saya rasa kamu faham ke bermusim. Musim raya. Kalau musim raya dari segi tanaman, apa yang orang cari banyak? Orang cari sayur. Bukan sayur. Sayur macam kunyit. Benda-benda tu orang cari. Kunyit, lengkuas, halia, permintaan akan tinggi. Sebab apa? Sebab orang nak buat rendang. Kalau hari-hari lain, sendu. Kan? Okey, kemudian ayam, daging, itu pun sebahagian daripada hasil pertanian. Okay? Lepas tu dia kata kat sini pendapatan pengguna. Perubahan pendapatan pengguna. Maksudnya mungkin ada dapat BRIM, ada dapat bantuan, kan, bantuan duit tu yang awal tahun tu. Jadi mulalah dia nak cari makanan yang lebih. Yelah kan, ada dapat bantuan, adalah perubahan, ada pendapatan lebih, makan sedap sikit. Okey, itu maksud dia lah. Okey. Cuaca hasil lah. Ini pun faham lah. Maksud macam ikan. Cuba kamu tengok. Ikan dia satu. Ikan pun kamu tahu. Apakah kamu sangat hebat lah kalau bab pertanian hasil laut ni kan. Betul tak? Hasil laut pun sama juga. Dia ada pertanian juga tu. Hasil laut bermusim lah. Kamu boleh tahu kan waktu bulan ni sotong banyak lah. Bulan ni. Saya kalau saya kalau nak beli ya saya tak tahu. Dia turun banyak ke dia turun sikit ke saya tak tahu. Tu jenis memusim lah. Macam lah ni musim buah. Hai. Buah apa? Semua bakat gila lah orang tahu dah. So sampai jadi lambakan. Itu masalah juga sebenarnya nah. Sebab dia bermusim. Jadi bila musim tu terlalu banyak. Sampai macam lah ni durian tu kan. Tengok nak durian. Dah terlalu banyak sangat. Sampai jadi harga dia jatuh teruk. Itu akan memberi kesan lah pada petani. Maknanya kita tak ada kesan lah. Kita seronok lah bila harga rendah. Tapi untuk petani, dia pun serabut lah nah. Serabut lah. Dia buat keluar kos tak sama. Alright, okay. Yang kelima adalah ketidakstabilan harga. Akibat penawaran dan permintaan yang tidak menentu, harga hasil tanaman tidak stabil. Okay, ni samalah kaitan dengan yang bermusim tak saat ni. Ketidakstabilan harga akan mengganggu rancangan pengeluaran. Ni kamu boleh faham lah kan. Bila harga tak stabil memang. Harga tak stabil, macam mana kita nak merancang aktiviti kita? Macam mana kita nak buat promosi ke? Kita nak buat rancangan untuk kita pasarkan tu pun akan terganggu sebenarnya. Kita buat bulan ni harga macam ni. Tiba-tiba masuk bulan depan harga tu jadi berubah. So kamu kena ubah pula rancangan kamu tu. Okay? Dah letak dah buat dah promosi macam ni. Sekali tiba-tiba tengok bulan depan tu harga dia berubah. Harga dia tak sama macam harga masa kamu buat atas kerja yang awal ni, bulan ni. Jadi kamu kena olah pula, kamu kena jadikan pula dia ikut harga semasa. Maksudnya ketidakstabilan harga ni akan mengganggu petani lah. Dan yang terakhir adalah kekurangan maklumat pasaran. Kekurangan maklumat pasaran ni merujuk kepada kekangan mendapatkan maklumat dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kesediaan menyampaikan maklumat tersebut kepada petani. Kekurangan pengetahuan menyebabkan petani tidak dapat menggunakan maklumat sedia ada mengambil peluang-peluang ekonomi yang mewujud. Okey, dia masalah ni lah. Nampak tak? Sebenarnya petani ni kita nampak benda ni, pertanian ni kita nampak benda ni remeh. Kita akan kata, alah tak belajar pun boleh buat. Tapi sebenarnya dia tak sama tau. Antara petani, sebab tu dia ada wujud dua. Petani moden dengan petani yang biasa. Ada orang walaupun dia tak belajar benda ni. Tapi dia sambung, orang kata apa, dia menerima setiap tawaran ataupun setiap
Macam ni lah, kalau kata kamu yang muda ni jadi petani, kamu belajar sikit dah kan masa kat sekolah. Katalah nanti habis SPM kamu tak dapat sambung mana-mana, tapi kamu nak jadi petani, kamu minat sangat nak jadi petani, kamu nak jaga mak kamu, nak duduk dekat dengan mak kamu pun buatlah, kata decide tak mau sambung belajar. Tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam waktu yang sama sebenarnya kamu kena juga mengikuti kursus-kursus. Okey, yang dianjurkan oleh bidang-bidang yang tertentu lah maksudnya. Sekiranya kamu tak join benda ni, kamu tak masuk, maksudnya kamu tak join dengan Jabatan Pertanian, kamu bukanlah orang yang jenis tengok internet. Jadi benda tu akan mengakibatkan kamu kurang mendapat maklumat. Okey, maklumat sebab dia benda yang macam ni disampaikan melalui media-media elektronik. Tapi sekarang ni banyak media massa lah kan, media massa. Media sosial sekarang banyak. Media sosial. Kalau kamu jenis orang yang tak bersosial, tak main Facebook, tak main Instagram, kan, tak tengok benda tu, jadi kamu mungkin akan jadi kekurangan maklumat. Macam kamu bayangkan kalau kata ayah kamu, takkan dia nak tengok TikTok. Kan, sedangkan dalam tu kadang-kadang ada menyampaikan maklumat berkaitan dengan pemasaran. Kat mana nak jual barang. Contoh saya bagi ni kan. Jadi bila macam tu, dia kurang dapat maklumat lah. Dia hanya tunggu mungkin orang pelekat kat tepi jalan ke, surat abang ke, tu sahaja. Hanya dalam era sekarang ni, dalam zaman law ni, kebanyakannya berlaku dalam melalui media massa. Orang akan hantar. Lepas tu kita kena pula ada jalinan dengan pihak-pihak luar. Maksudnya kamu kena kawan dengan orang-orang pihak luar tu. Kena join dengan Jabatan Pertanian, kena ada hubungan dengan Jabatan Peladangan. So kamu tahu dekat mana kamu akan dapat maklumat. Tapi sekiranya kamu tak ada benda tu, kamu tak berkawan dengan orang, kamu tak join, kamu hanya tanam je. Lepas tu kamu akan jual sendiri dekat pasar malam, dekat pasar tani kan. Jadi di situ je tempat kamu. So kalau katalah ada expo apa-apa, kamu akan ketinggalan maklumat tu. Expo selalu kamu boleh tahu walaupun kita jual dengan harga yang rendah, tapi orang mai tu ramai sebab benda tu tempat tu expo kan. Jadi dia akan memberi keuntungan sebenarnya kepada kita. Tapi disebabkan oleh kita ni tak bersosial, jadi kita kuranglah maklumat. Dan selalunya petani ni umur dia kamu boleh tahu. Tak ada umur-umur macam kamu nak jadi petani. Pelagak. Okay. Alright. So ini adalah masalah-masalah dalam pemasaran. Okay, ada 6 Ada 6 sahaja boleh ingat ini. Dan saya rasa kamu pun boleh ingat dengan mudah. Dan kamu boleh hurai. Once kamu faham keyword je, kamu boleh hurai sendiri. Okay. So, seterusnya. Ini strategi pemasaran. Strategi pemasaran ni adalah, okay, inilah topik yang seperti topiknya ni. Yang perlu kamu faham ni. Okay, strategi pemasaran tu. Strategi pemasaran kita ada 4. Kita ada produk, kita ada harga, tempat dan juga promosi. Okay, product, price, place and promotions. So ada 4P. Ini adalah konsep 4P. Senang untuk kamu ingat sebenarnya. Okay, dia ada apa yang dimasukkan dengan strategi ni. Strategi, saya rasa kamu tahu kot. Duk main game kan. Strategi tu apa? Mesti kamu main game pun ada strategi. Kamu nak makan pun sebenarnya ada strategi. Kamu nak nak selesaikan kerja sekolah kamu pun kamu mesti ada strategi. Strategi ni dalam hidup sebenarnya memang kawan baik dengan kita. Tapi kamu je ada dengan tak ada, saya tak tahulah. Okey, apa tu strategi pemasaran? Okey, strategi ni dia adalah satu tindakan ataupun kaedah yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sasaran pengeluaran. Kamu sebagai petani mesti kena tahu kaedah apa yang kamu nak gunakan untuk kamu capai keuntungan. Kamu nak pasarkan hasil kamu tu, mesti kamu nak untung. Jadi kamu kena pasang strategi dia. Strategi daripada maksudnya produk. Produk apa kamu nak hasilkan tu, kamu kena ada strategi. Dia tak sama tak sama. Nak jual baju dengan nak jual sayur tak sama. Strategi dia takkan sama. Produk pun dah berbeza, apa lagi strategi. Jadi kamu kena tengok apa produk kamu nak jual dan apa strategi yang sesuai untuk kamu gunakan. Harga, kamu tak boleh main tok je. Ada harga dia. Tempat dia dekat mana kamu nak pasarkan. Kat mana yang sepatutnya. Kamu nak jual ke dalam, kamu kena pandai-pandai carilah, takkan nak pergi jual sayur dalam pawagam.
Oh, hari ni ada cerita best. Mesti ramai orang mai beli. Hang buka satu booth dekat depan, apa nama panggil? Pawagam tu, orang duk jual popcorn, hang pergi jual sayur tang tu. Hang rasa kena ke? Maksudnya macam tu lah. Maksudnya, okay. So, kita kena tahu strategi kita tu macam mana. Kemudian, promotion. Mesti kena ada promosi dengan pengiklanan yang menarik. Okay, promosi ni apa? Nanti kita akan pergi satu-satu, kita akan tengok apa benda satu-satu. Okay, so kamu yang kena decide strategi apa. Macam mana kamu nak tahu strategi tu, kamu nak buat macam mana strategi tu, kamu kena banyak orang kata belajar lah sebenarnya. Dia sebenarnya pembelajaran ni secara tak langsung tau. Kamu boleh tengok daripada dalam panggil apa, internet. Sebenarnya dia tak ni, dia ikut kreativiti sebenarnya. Strategi ni sebenarnya ikut kamu. Ikut idea kamu. Sebab tu, walaupun orang jual nasi lemak setiap pagi tu ramai, tapi dia tak sama tau orang yang rumun kedai tu. Kenapa? Adalah tu strategi dia tu. Daripada segi apa. Faham maksud saya? Orang jual ayak teh ais. Saya bisa tengok tepi jalan. Dia punya promotion dahsyat. Hak jual teh ais apa semua tu yang dipakai baju Spiderman tu. Dia boleh pakai baju Spiderman di tepi jalan. Hangat weh. Tapi dia buat. Sebab apa? Itu strategi pemasaran dia. Kita tak nak kata apa. Adalah sebab. Bila dia buat macam tu sebenarnya, anak-anak ni dia akan menjerit serumuk dia berhenti. Sebenarnya dia nak tengok promosi, dia nak tengok Spiderman tu je. Ayak teh ais, ayak cappuccino tu dia tak makan, green tea dia tak minum. Tapi dia akan paksa mak dengan ayah dia suruh berhenti. So mak dengan ayah dia mau tak mau kena makan lah, kena beli lah. Sebab dia nak ambil gambar je dengan Spiderman tu. Ni dia pakai baju baju Spiderman tu duduk lompat-lompat tepi jalan. Farha kalau nampak mana suruh saya berhenti. Saya lah tukang duk minum ayak tu. Ada, saya tak tahu lah kok pakai buntak ni dah kedok. Kalau kok belajar terang tu berlambuk. Jalan depan sikit ada. Dia buat kereta saja. Dia macam buat dalam botol. Ayak teh ais tu dalam botol. Ayak teh ais, cappuccino. Ada cappuccino jenis-jenis ayak tu lah. Dia buat dalam botol. Mahal weh. Sebotol tu kat RM10 cikgu rasa. Tapi dia buat pekat lah. Dia buat yang pekat macam kopi Vietnam lah. Itu strategi dia. Kita tak nak kata apa. Bijak lah nampak tak dia attack. Kebanyakan kadang kalau kamu nampak produk-produk yang macam untuk attack budak-budak ni dahsyat lah. Dahsyat. Budak-budak kalau dia riau dalam pasar raya tu, hampa ingat boleh nak jalan saja. Dia kena berhenti beli kok. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama dia tengok produk. Apa yang dikatakan dengan produk tu. Okay. Produk. Kamu boleh rujuk buku teks Buku teks muka surat 163. Produk ialah, apa dia produk? Produk ialah barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Inilah ni. Barang yang kamu nak keluarkan. Sayur ke? Kalau kamu tengok sayur sawi, kamu nak buat repek sawi ke, tak ada masalah, ikutlah. Itu produk yang kamu nak pasarkan. Yang paling penting adalah kamu tahu dekat siapa kamu nak jual produk tu. Okey, produk adalah barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengeluar kepada pengguna. Produk yang dihasilkan haruslah memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Tolonglah buat keluar produk yang memberi manfaat terbaik kepada pengguna. Tak payah dia buat keluar produk ikut apa yang hampa nak. Kalau katalah kamu buat krepek sawi tu, orang tak mau, tak makan, tak usah duk buat lah. Kita akan test market. Kamu tengok, contoh saya bagi contoh yang paling ni lah, macam McD ataupun KFC. Kenapa sekali-sekala je dia buat keluar yang perisa tom yum lah apa benda tu. Itu maksudnya dia nak cuba tau. Dia nak cuba produk tu untuk masuk dalam market, dalam pasaran. Dia cuba-cuba tak dapat sambutan. So dia akan stop. Dia akan stop benda tu. Jangan gagah duk buat dah. Orang tak mau duk buat apa. Okay, contohlah. Kamu dah ada buat sayur macam repek bayam ke kan. Sayur bayam tanam banyak-banyak. Kamu tak tahu nak cari supplier untuk yang, bukan tak tahu. Maksudnya macam bila kita buat keluar kata sayur kamu tanam bayam. Bayam ni cepat banyak kan. Jadi macam bila kamu ni, kamu buatlah produk sampingan lain. Produk hiliran kita kata. Kamu buat repek bayam. Kamu buat mi, perisa bayam. Sebab bila terlalu banyak hasil kita, kamu pula tak ada tempat untuk kamu pasarkan tu terhad.
jual kat pasar malam saja. Jadi kadang-kadang bila yang tak habis di pasar malam tu, yang dah layu-layu tu, kamu akan mulalah untuk mereka dia buat benda lain. Faham tak? Kalau macam contohlah mangga, buah pelam. Hasil yang terlalu banyak. Jadi bila banyak kadang-kadang tak habis, kalau buah pelam tu kamu bolehlah buat produk lain pula. Contoh dia buat jam ke, buat cordial ke kan, perisa ayak, mango. Okey, faham contoh dia macam itulah. Jadi kamu buat produk yang kamu nak hasilkan tu mesti memberi manfaat yang terbaik. Mesti. Jangan buat benda yang pelik-pelik sangat. Nampak canggih tapi tak dapat sambutan, orang tak mau. So stop. Buat benda yang orang boleh makan, orang boleh beli. Ada orang mencari benda tu untuk dia nak lagi next. Sekejap mai tanya lagi, hang buat lagi ni? Aku nak lah, sedap. Buat keropok lekor, perisa, sawi. Kan? Banyak macam di dunia orang duk gila sangat goreng pisang cheese. Saya tak tahu macam mana orang boleh makan. Bila orang try sekali buat, tengok orang makan, dia akan buat lah. Lepas tu terlalu banyak sangat sampai ada setengah orang boleh makan, setengah orang tak boleh makan. Okey, itu maksud dia. Yang kedua adalah menepati keperluan, kemahuan dan kehendak pengguna. Jangan duk seronok-seronok buat keluar produk, orang tak beli. Okey, orang tak mau. Konsep pasaran, konsep jual benda ni adalah kita kena, bila kamu jadi seorang pengeluar, kamu kena keluarkan benda ikut kemahuan dan kehendak pengguna. Kamu tak boleh kata, lantak pilang apa tak orang beli sudah, tak usah duk berlagak. Sebab kita memang akan jual ke orang. Hang larat nak makan sayur hang 2 tan. Tak larat. Jadi kita kena tahu apa yang kehendak pelanggan. Keperluan tadi ni macam mana? Keperluan tu macam ikut musim tadi ni lah. Okey, yang bermusim tadi, ikut musim tadi ni. Kalau kata time tu orang duk galak minta kunyit, hang jangan duk tanam sayur bayam bagi banyak-banyak. Sebab kamu boleh arrange tau. Sebab tu kita kata, bila kita tahu benda ni, kita boleh tahu, bila kamu tahu macam mana, kita dah banyak sebelum ni kan, macam mana nak tahu tempoh tanaman tu berapa lama apa semua. Kita boleh buat rancangan. Maksudnya dalam waktu ni bila sampai habis dia tuan sampailah dekat bulan ni. Bulan ni bulan raya weh. Tanam sayur sawi pakai lempak pula kita. Kamu akan kata macam tu. So bulan ni kita rehat sayur sawi tak ada. So lawan ni kita dah boleh start ni tanam apa kunyit. Tanam kunyit bagi banyak sebab lagi nak guna ni. Tempoh kunyit berapa lama kita boleh tuai, kamu boleh tahu dah. Dalam jangka masa, okey 2 bulan boleh tuai. So ni bulan 4, bulan 5, bulan 6 kita raya. Dan lah ni. Kita kena jual sebelum lah, bulan puasa lah kena jual. Okey, faham tak? Maksudnya kamu boleh merancang aktiviti tu. Kamu kena tahulah bila keperluan tu, bila pengguna nak perlu benda tu. Waktu loan ni apa perlu dia, apa yang dia nak. Dia nak sayur yang macam mana. Dia nak buah tomato tu bulat ke 4 segi. Kau kena ikut. Kau ada kata apa, boring dah nak loan ni, gila nak tomato bentuk 4 segi. Buat tomato bentuk 4 segi. Boleh nah. Thailand dia pun suka buat. Buah tembikai 4 segi boleh pun buat. Okey, yang ketiga adalah berkualiti dengan reka bentuk berteknologi. Ada canggih dia juga. Yang ni yang kata tadi ni. Buat mi perisa bayam. Okey, mi perisa bayam. Ataupun kalau macam kita, kalau reka bentuk berteknologi ni, bahagian makanan, produk menghasilkan, kalau yang ni, saya tak idea tak main pagi ni. Idea tak ada. Untuk yang berteknologi. Macam menggunakan buat satu produk yang baru lah maksud dia ni lah. Lain daripada yang lain. Itulah macam mi kotiau perisa bayam, kotiau perisa kailan. Sudah. Okey? Tu maksud dia. Ada kamu kena pandai reka lah sebenarnya. Untuk menarik perhatian pelanggan untuk mencuba produk kamu. Okey, kemudian produk yang lebih berdaya saing. Samalah. Kena cari produk yang ada daya saing. Tak usah ambil produk yang sama je kat pasaran. Produk kat sini ni dalam bentuk yang kita ambil contoh lah macam ayam. Okey, itu petani jugalah kan. Okey, kita ambil macam contoh produk ayam. Ataupun ni puyuh. Puyuh, orang duk jual puyuh dalam bentuk sekok-sekok tu je nah. Orang tak pernah lagi orang buat bentuk lain. Maksud cikgu dia tak buat
Apa salahnya buat nugget puyuh ke, sate puyuh ke? Okey, produk yang lain daripada orang tak pernah buat, so kamu try buat. Okey, tapi nanti ni kamu bawa keluar produk tu kamu buat, kamu back balik kepada, kamu patah balik produk nanti ni kepada memberi manfaat ataupun mendapati keperluan. Buat keluar sate produk, produk sate puyuh tapi tak boleh jalan. Buat keluar nama apa, kita try dulu market dia. Okey, dapat sambutan ke tak? Kalau dapat sambutan, teruskanlah. Try and error sebenarnya nah. Try and error maknanya kita dalam bidang pemasaran ni. Kita pasarkan produk kita. Sebab itulah kalau kamu tengok orang duk jual ni ada saja tiba-tiba je toing keluar satu produk baru. Tapi tengok tak lama bertahan. Bila dia tak lama bertahan, maksudnya produk tu tak boleh pi lah. Orang tak minta. Permintaan rendah. Jadi apa kita nak teruskan kalau benda tu orang tak mau. Okey, itu maksud dia. Faham jelas. Itu untuk produk. So sekarang kita tengok pula yang kedua. Yang kedua adalah lepas produk tadi apa? P yang kedua apa? P yang kedua adalah price. Allahu Akbar. Price, harga. Apa tu harga? Okey, rujuk buku teks kamu muka surat 164. Harga ialah nilai sesuatu barang. Nilai sesuatu barang ataupun perkhidmatan yang dinyatakan dalam bentuk wang. Okey, semua pandai dah ni. Harga ni, pandai ni. Okey, mengambil kira segala kos yang ditanggung oleh pengeluar. Kamu jangan fikir kamu kena kira semua tau. Sekecil-kecil benda. Okey, semua benda jadi kamu masuk dalam tu, kamu kira berapa keuntungan yang kamu nak. 50%, 100% keuntungan. Ni kamu dah buat dulu dalam RBT kamu. Biasa buat kan? Jualkan produk kamu, okey, macam mana kamu nak dapat keuntungan dia. Kena kira, walaupun bil elektrik, bil air. Jangan duk buat tak kira, masuk ke dalam tu sekali. Lepas tu kamu tolak, tambah, darab, bahagi. So kamu dapatlah harga untuk produk yang akan kamu pasarkan tu. Okey, seterusnya adalah perlu mempamerkan senarai harga. Okey, jual barang kena ada senarai. Tolonglah jangan. Kamu buat harga macam lain, kamu timbang-timbang, kamu main habak je. Okay, kita, macam saya ni, saya bukannya tahu kadang-kadang harga halia, bukan nak tengok hari-hari, betul tak? Halia RM4 sehari, harga dia berubah-ubah tau. Sayang ni harga hari ni macam lain. Minggu depan macam lain pula dah. Jadi kena letak senarai harga, pamerkan senarai harga supaya pelanggan dapat harga tersebut tu. Orang lagi suka nak beli. Macam saya, dia ada banyak-banyak orang. Saya antara saya suka beli, kalau saya pergi pasar raya sekalipun, saya suka beli yang dia letak dalam, dia buat bungkus siap-siap tu. Bila dia bungkus siap-siap tu, kita pergi scan, dia ada harga siap-siap, dia ada barcode dia. Ini kalau di pasar raya lah. Kalau kita pergi kedai runcit makcik Me'oh depan tu, dia tak berbual harga, waktu tu memang panas sikit. Lepas tu bila kita tanya, dia duduk buat bebai pula. Tu yang payah. Jadi lagi bagi yang letak harga tang tu, so orang tak tanya banyak, orang faham. Ada juga yang letak harga bertanya lagi, tu buat tak faham, tengalung dengan kunyit dekat dia. Okey, yang ketiga adalah memberikan insentif kepada pengguna. Apa maksud memberi insentif ni? Okey, memberi insentif ni maksudnya beli satu percuma satu. Faham? Kau ambil sayur, okey, kau beli sayur sawi percuma tomato. Package. Kau beli sawi, kami bagi mi sebungkus. Itu contoh dia lah. Maksudnya, kita bagi satu, orang panggil apa? Benda lain lah. Ataupun kalau macam dibagi dekat dalam buku teks kamu ni, pembelian secara ansuran ni, selalunya sayur ni jarang orang nak beli. Sebab kamu tahu kan dalam buku teks kamu ni dibagi ni secara menyeluruh tau. Ada yang sesuai, maksudnya macam kalau dibagi kat sini contoh pembelian secara ansuran, jarang sebenarnya orang nak beli sayur secara ansuran. Kan, kecuali produk macam mungkin kalau kata dia buat dia jual lokcing, tahu lokcing, nugget-nugget apa semua tu kan, itu kan produk pertanian juga. Ada mungkin yang tu mungkinlah dia beli banyak-banyak pakai buat banyak bulan ke,
So kamu akan bagilah apa-apa insentif. Dalam sebulan dia boleh beli 300, contoh saya bagi ni lah, contoh yang kecil lah, RM300, mungkin kamu akan bagi kat dia cuma satu, ataupun dia bagi point supaya next month point tu digunakan, dia boleh tukar dalam bentuk duit, contoh saya bagi. Okay, itu maksudnya insentif kepada pengguna. Dan yang seterusnya, yang keempat adalah potongan harga untuk hari-hari tertentu. Dia ada hari-hari, sepenuh hari ibu, kamu buatlah promosi satu produk yang kek sawi. Allahu Akbar. Nah, buat kek sawi lah, makanan sihat sepenuh hari ibu. Buat kek sawi, kek perisa sawi. Okey, ataupun kek vegetarian, tambah dalam tu sawi, kangkung. Buat kek, lepas tu pi letak potongan harga. Contoh lah saya bagi kan. Benda ni kalau kamu tengok ni, dia macam lebih harga ni kadang-kadang dia ada kaitan dengan promotion. Harga ni ada kaitan dengan promosi. Letak harga yang lebih rendah. Selalunya kalau macam hari dekat-dekat hari raya, dekat nak hari raya lah selalu tak. Katalah hari ni esok nak start puasa pun, hari ni mesti mereka akan jual dalam harga, mereka akan ada potongan harga. Macam esok dah nak raya, hari ni mereka akan buat potongan harga. Sebab mereka nak habis, esok dah nak raya, mereka tak berniaga. Jadi mereka nak habiskan produk mereka hari ni. Kena settle lah, kena clear lah. Kan sayur-sayur semua tu, sikat dia jadi yang dia jual selalu sikat RM1, dia akan mungkin dia buat potongan untuk hari tu saja. Happy hour ke ataupun untuk sejam tu saja. Dia taklah harga seikat 5 kupang. Untung. Mak saya cukup suka ni time ni. Macam saya dekat Jitra ada Simat. Simat tu kan setiap malam pukul 8 sampai pukul 9. Harga sayur dia 50% ditolak. Mak saya waktu tu pergi, tapi memang barang tak banyak lah. Barang dah tak banyak lah waktu tu. Sekali lepas maghrib tu dia kalut dah. Jom kecil kita pergi Simat. Simat sayur murah lah ni. Tapi sayur dia tak elok. Bukan tak elok. Sayur dia tu macam tak berapa banyak pilihan dah lah. Sebab dia buka seharian. Dia pun pandai lah dia buat potongan harga tu waktu pukul 8 malam. Dekat-dekat dia nak tutup dah. Maksudnya sebenarnya dia nak habiskan dia punya produk lah tu naknya. Okay. Itu konsep dia. Tak kisah. Kamu yang itu yang nama strategi tadi ni. Kita yang kena fikir strategi tu tau. Okey. Sekarang kita tengok yang seterusnya pula. Okey, yang seterusnya adalah okey, tempat place. 3. P yang ketiga adalah place, tempat. Apa tempat? Pemilihan tempat yang strategik membantu meningkatkan jualan. Ini yang saya sebut tadi ni. Yang pergi duk jual sayur bayam dekat Pawagam. Siapa nak beli? Orang nak tengok gambar. Tak sayur tang mana? Tak suruh jual tang tu. Kena pandai cari tempat yang strategik. Membantu meningkatkan jualan. Selalunya sayuran, kalau sayur-sayur, ayam, ikan tu, dia ada tempat-tempat dia lah. Pastikan tempat yang dipilih memudahkan pengguna untuk mendapatkan produk. Okey. Kemudian, apa lagi? Lokasi. Okey, selalunya memang tempat kita yang tu sajalah. Nak pasarkan memang di situlah tempat kita. Pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya. Pasar raya ni payah nak masuk sebenarnya tau. Pasar raya ni dia ada klik-klik dia ya. Hampa kalau ada beradik ada pasar raya, tumpang pergi letak. Kadang-kadang kedai runcit pun kamu boleh offer tau. Macam setengah kedai runcit. Dia pun tak buat tempat untuk jual barang basah ni. Barang basah maksudnya apa? Tak ada ayam, ikan semua. Dia jual barang kering saja. Kamu boleh cuba untuk pergi letak dekat tempat-tempat macam ni. Pergi tanya. Kamu buat booth kamu sendiri ke ataupun berdekatan dengan kedai runcit kamu buka kedai. Sesuai lah orang keluar dari kedai runcit tu, orang keluar orang nak beli kat kedai kamu. Pulak barang basah. Sesuai lah. Okay. Tempat. Maksudnya itu tempat kamu kena pandai pilih. Tempat ni saya rasa kamu boleh pilih. Kamu boleh fikir sendiri ni. Lepas tu kena dekat pasar malam. Ada hari-hari dia lah. So kamu tahu lah macam mana nak ni dia. Tapi kadang-kadang pasar malam pun. Kadang-kadang orang pergi cari makanan yang dah ready made. So kena pandai buat. Ini yang kita kata strategi tadi ni. Dah ada tempat. Kalau kamu tak pandai nak promosi juga kamu punya produk pun tak jadi kak. Maksudnya dia kena balance lah.
ketiga tadi, keempat strategi ni dia kena bergabung sebenarnya. Okey, barulah kamu boleh memasarkan hasil tanaman kamu dengan baik. Okey, yang seterusnya yang terakhir adalah promosi. Okey, yang ni yang best ni. Ini yang saya nak kamu buat nanti. Promosi adalah strategi berkomunikasi antara peniaga dan pengguna. Kamu nak maklumkan dekat orang lain apa produk yang kamu nak jual. Okey, harga dia macam mana, apa semua ni. Kamu akan buat promosi. Okey, promosi. Kamu akan beritahu dekat orang. Kamu lah ni tak ada masalah. Kamu boleh guna apa? Media masa. Promosilah dekat media masa. Okey, sangat laju nanti ni. Memang berdesuk order masuk. Okey, tujuan memberitahu, mengingatkan dan memujuk pengguna untuk membeli barang ataupun perkhidmatan kamu. Itu tujuan untuk buat promosi. Okey, promosi ni dia ada banyak peranan dia. Antara peranan dia, kamu tengok kamu boleh tengok dia ada kat sini, kita bagi 7 peranan. Yang pertama adalah menyampaikan maklumat kepada pengguna. Promosi ni dia macam buat periklanan tu, okey. Okey, menyampaikan maklumat kepada pengguna. Yang kedua adalah mewujudkan pasaran baharu. Yang ketiga, mengekalkan pasaran sedia ada. Dan yang keempat, meningkatkan dan meluaskan pasaran. Yang kelima, mengatasi pesaing-pesaing dari dalam dan luar negara. Yang keenam, memantapkan imej barang dan syarikat pengeluar. Spelling error. Memujuk, dan yang terakhir adalah memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli. Okey, buka mana dia promosi. Kamu boleh tengok. Saya nak kamu buat yang ni, promosi. Okey. Kita ada untuk kita membuat promosi ni, kita ada secara atas talian. Okay, kita ada menggunakan media masa, media cetak, ataupun apa lagi satu media masa maksud dia apa? Maksud televisyen, kod radio. Okey, kita maklum tengok dalam tu. Okey, orang akan ulang-ulang. Media masa ni agak costing sikit lah, kosnya tinggi. Okey, kalau kita yang baru nak mula-mula ni, bagus kita guna apa? Media masa. Media sosial. Okey, media sosial contoh dia Instagram, Facebook. Kamu buat Telegram pun boleh, okey. WhatsApp pun dikira media sosial. Kamu mempromosikan, kamu buat gambar ataupun iklan. So, kamu terang tentang produk apa yang kamu buat. Kamu jual, buat ada COD percuma. So, orang akan mencari produk kamu tu. Kemudian, media masa, media cetak. Media masa, media elektronik, media cetak. Media cetak maksudnya dalam bentuk poster, brochure. Kamu hantar daripada rumah ke rumah. Okey, itu cara kamu mempromosikan produk kamu. Okey, faham? Okey, saya nak kamu tengok dalam buku teks kamu nanti. Aktiviti 7. Aktiviti 7 nanti saya akan terangkan. Okey, so selesai. Ada soal jawab tak? Ada tak benda yang kamu tak jelas? Sebab saya rasa yang ni kamu akan mudah faham sebab dia ada link dengan bisnes. Betul tak? Kamu dah belajar sebenarnya benda ni dalam bisnes. So, ini hanya backup sahaja. Kamu hanya, kalau dalam bisnes, dia secara meluas lah. Dia bagi secara umum. Tapi dalam pertanian ni, kita fokus kepada produk-produk pertanian je lah. Okey, so sekarang saya nak nanti ni kamu buka buku teks kamu aktiviti 7, muka surat 168. Okey, kamu buka muka surat 168. Kamu tolong hasilkan satu poster iklan untuk mempromosikan hasil pertanian kamu. Okey, kamu hasilkan satu. Okey, yang ni secara kalau kata poster, maksud dia adalah media cetak. Okey, media cetak. Gunakan daya kreativiti anda untuk menghasilkan iklan yang berkesan dan menarik. Okey, perkara yang perlu ada. Okey, kamu semak kat situ lah. Perkara-perkara yang perlu ada.
So contoh dia bagi tepi tu macam tu. Okey, tapi saya nak apa? Kamu pergi suruh mak kamu ke ataupun mak kamu esok ni. Ini dalam tempoh seminggu lah ni, bukan saya nak hari ni. Okey, hari ni tolong jawab soalan yang saya bagi dalam lampiran 1 tu dulu. Okey, ini dalam tempoh seminggu lah kamu settlekan benda ni. Saya tak ada masalah lah. Seminggu ke 2 minggu ke tak ada tali tutup. Tapi buat. Faham? Ini untuk PBD. Okey, so kamu buat. Bila-bila hari lah mak kamu beli sayur-sayur hak nampak segar-segar elok, kamu ambil gambar. Esok dia beli pula sayur segar, kamu ambil gambar. Gambar tu nanti kami combine, bagi jadi macam tu. Kamu promosi lah, konon kamu lah yang tanam. Tak kisahlah. Kalau kamu nak tanam pun tak apa, tak ada masalah. Cikgu saya nak tanam sendiri, saya nak jual. Katalah di rumah kamu ada banyak bayam Brazil. Buatlah. Buat satu produk bayam Brazil ke. Tang tu. Buat mi bayam Brazil ke. Produk yang kamu akan keluarkan. Tak kisah sama ada dalam bentuk sayur-sayuran ke dalam bentuk produk yang dah dihasilkan daripada hasil tanaman, boleh. Tak kisah. Okey. Kalau tak jelas apa-apa nanti ni boleh message tanya saya nah. Okey, so untuk hari ni punya settle lah untuk strategi pemasaran. Okey, strategi pemasaran itu sahaja. Kamu kena ingat kita ada 4 P. Okey, 4 P apa? Product, place, promotions, price. Okey. Dan kamu juga dah tengok tadi ni apa masalah-masalah pemasaran dan juga apa kepentingan pemasaran. Okey, jadi kelas hari ni habis sampai setakat ini saja. Terima kasih.